Baik, sudah sampai ketika di mana kita masuk gelanggang dengan satu tekad menang, membela nasib rakyat Sabah dan mengangkat martabat Sabah bersama dengan Malaysia. Ini memerlukan komitmen kita. Kita akan dengar pelbagai pandangan, tapi mesti kita bicara berasaskan kenyataan. Pakatan Harapan bertanding sekitar 23 kursi. Kita bukan berebut atas nama Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan Sabah. Rakyat Sabah harus pilih. Walaupun kerjasama kita mantap bersama JRS dan Barisan Nasional, tetapi usaha kita memastikan kita ada perwakilan yang kuat, menjamin hubungan baik di antara kerajaan Sabah dan kerajaan persekutuan. Lebih penting menggunakan kuasa kita sebagai wakil-wakil rakyat. 23 orang itu menang supaya mereka menjadi suara pembicara, penegak keadilan, membetulkan kesilapan dan mengangkat martabat rakyat Sabah. Kita dengar pelbagai perbincangan dan tomahan. Ya. Ada pemimpin Sabah yang asyik nak salahkan orang lain. Kamu pernah pimpin dulu, sama ada di persekutuan atau di negeri. Coba tanya, apa yang kita lakukan untuk selesaikan masalah jalan, longkang, sekolah, rumah rakyat miskin. Saya tak nafikan semua ada jasa, tetapi kita tidak berpuas hati. Karena masalah Sabah, kemiskinannya, pembangunannya masih perlu diberikan perhatian yang lebih. Ada orang bertanya, bangkitkan semua masalah sekarang, seolah-olah MA63 itu hanya masalah hari ini, 40% pun masalah hari ini. Saya nak tanya, masalah ini sudah puluhan tahun. Ada yang bercakap itu pernah dalam kerajaan. Apa yang kamu lakukan? Saya mula dengan cerita 40% ini. 40% boleh dibincangkan, tidak ada masalah. Bawa pun ke mahkamah. Apa masalahnya? Ini kerajaan madani. Jangan banding dengan kerajaan-kerajaan terdahulu. Mahkamah kata harus berunding. Saya nak bagi tahu saudara, rundingan dah bermula secara pesat dan aktif. Saya dah tugaskan tim malam Perdana Menteri 2, Datuk Seri Fadilah, untuk mengetuai perbincangan. Jadi kalau tanya mengapa belum ada rundingan, rundingan telah pun bermula. Saya sendiri pengurusikan dan hadir bersama Premier Sarawak, Datuk Abang Johari, dan Ketua Menteri Sabah, Saudara Haji Ji. Rundingan diadakan. Sebab itu dari segi perkara 122, dulu 56 juta satu tahun. Kemudian paling tinggi 150 juta satu tahun. Kita ambil alih, terus meningkat jadi 300 juta ringgit untuk Sabah dan Sarawak satu tahun. Tak cukup. Tahun lalu, tahun ini saya umumkan naik 600 juta ringgit satu tahun. Itu pun kita berpakat dengan dua-dua negeri Sabah dan Sarawak mengatakan ini interim, keputusan sementara rundingan diteruskan. Siapa kata belum berunding? Mengapa kamu nak serang kami? Mengapa kamu menjadi perkakas pada orang-orang? Ada mantan-mantan Perdana Menteri yang turun. Tanya mereka. Semasa mereka Perdana Menteri berapa yang diluluskan? Saudara-saudara, ini soal hak. Ini soal janji.
Ini soal semangat perlembagaan kita. Amanah kita. Jaga semua negeri. Jaga semua kaum. Jaga semua suku kaum dan semua rakyat. Dan kita teruskan. Sebab itu saya jawab tadi dalam dialog di pasar. Ini Perdana Menteri, di pasar pun kita boleh dialog. Semalam dan pagi tadi kita dialog dengan anak-anak mahasiswa, wakil mahasiswa. Dan setengah-setengah mahasiswa itu lebih pintar daripada setengah ahli parlimen pembangkang di parlimen. Soalannya lebih baik, bahasanya lebih indah, pendekatannya lebih sopan, dia menjaga nilai, dia pertahankan prinsip, tak marah, tak tentu arah. Saya salute anak-anak muda kita yang punya harapan tinggi. Jadi saya jawab, berapa hasil tahun 2024, 2025? Berapa hasil yang kita kutip dari Sabah? Hasil cukai pendapatan, cukai jualan, dan pelbagai hasil semuanya. 10 bilion ringgit. Baik. Untuk menjaga keselamatan, tentera, polis, bangunkan sekolah, bangunkan jalan, bangunkan band Borneo. Berapa yang kita belanjakan? 17 bilion ringgit. Jadi kita dengar 40%, 40%, 40%. Ya. Bukan isu. Bagi saya, kita telah laksanakan dan kita masih berunding. Ini dia semangat persekutuan. Ada orang Sabah kata, tapi ya 17 bilion tapi belum cukup. Kami mau 40% dikira begini. Iya, unding dengan baik. Jangan banding kami dengan yang dulu-dulu tak bagi peruntukan yang setinggi itu. Ini kali pertama dalam sejarah kita tingkatkan peruntukan untuk Sabah. Siapa Pakatan Harapan? Siapa Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani hari ini? Jangan serang kita seolah-olah sama dengan kerajaan terdahulu. Itu pun orang Sabah masih angkat bendera. Pertahankan pemimpin-pemimpin dulu yang khianat kepada amanah rakyat Sabah. Ya, mereka datang di sini. Ya, kata bangkit, pertahankan hak. Kamu dulu berkuasa. Hak siapa yang kamu pertahankan? Kamu dulu berkuasa. Berapa peruntukan yang kamu ambil? Kamu serahkan kepada Sabah. Ya, tanya mereka begitu. Kita berkuasa. Saya larang. Tanya ini menteri-menteri ada. Ada menteri-menteri besar. Saya larang mana-mana menteri dan timbalan menteri di bawah saya. Ada menteri ambil balak, mengambil kontrak dari Sabah. Saya singkir mereka dari jawatan. Tanya pemimpin-pemimpin dulu yang marah menyerang kita. Saya tak bisa singkir dia. Rakyat Sabah harus singkir mereka. Ya, masa kempen kita akan bela nasib rakyat. Semua tak betul. Putrajaya tak betul, Kuala Lumpur tak betul, Perdana Menteri tak betul. Bila kamu ada kuasa dulu, balak sini, balak sana hilang, kontrak sini, kontrak sana hilang. Bagi Pen Borneo di Sarawak hampir siap, di Sabah tak siap-siap. Ya, OMA 63. Cuba lihat 2 tahun ini ketimbang yang lalu. Kita bagi, lihat perkembangan di Sarawak dan Sabah. Bukan saja soal peruntukan. Hak dari segi undang-undang, buruh, pekerja. Hak dari segi ahli-ahli lembaga dalam badan-badan berkanun yang besar negara. Sabah kata perbadan elektrik harus hak Sabah. Kita bikin undang-undang, kita serahkan kepada Sabah. Siapa? Kita, Kerajaan Madani yang serahkan kepada Sabah. Tanya pembangkang yang datang di sini. Semasa mereka berkuasa, mengapa mereka tak serahkan? Itu MA 63. Kita serahkan. Bila serahkan, Ketua Menteri kata, terima kasih. Tetapi kami perlu lagi peruntukan
dan pinjaman daripada kerajaan persekutuan. Walaupun kita sudah serah kepada negeri Sabah, kita masih bagi peruntukan dan pinjaman 1 bilion ringgit untuk elektrik Sabah. Tahu sebab apa? Sebab anak kecil kita, kampung kita, di Tenom, di Beaufort, di Keningau, ada yang belum mendapat api dan elektrik. Atau di sini dia katakan karan enggak ada, Pak. Ya. Ini sama. Karan ni macam di Pulau Pinang pun kita kata karan. Dia tak kata elektrik, dia tak kata api. Dia pakai karan. Ya. Jadi kita tambah peruntukan. Sebab itu, Pakatan Harapan bertanding. Supaya rundingan itu baik. Kita bekerja sama untuk bangunkan rakyat Sabah. Cukuplah bincang, maki hamun, marah sana marah sini, bertempur sana bertempur sini, yang susah rakyat. Ya. Itu dari segi peruntukan, dari segi MA 63. Ada orang dulu tak bagi, dia diam. Bila kita bagi tak kena, kata dia, oh bukan 40% dari segi yang lain. Apa? Iya, bincanglah. Apa pilihannya? Kamu nak pilih yang dulu. Mereka tak kerjakan, tak laksanakan. Terima kasih. Kerja kuat-kuat. Jadi saya tegang ke ini kerana dia jadi tak sihat. Ini kaum. Ini parti ini Cina. Parti ini dusun, parti ini Bajau, parti ini Dayak. Dayak di Sabah, di Sarawak. Kadazan, dusun, Murut, Bugis. Kita senang dengan suku kaum kita. Tapi kita nak bahagia dan aman dengan keluarga besar kita di negeri Sabah. Semua suku kaum, semua kaum. Ya. Nak jadi panglima, hero satu kaum boleh. Maki saja orang. Bangkitkan saja semangat satu kaum yang sengsara rakyat. Saya selalu ingatkan, kita dengar pidato orang yang serang dan marah sana marah sini. Ingat, kita boleh lemparkan tuduhan, kita boleh hangatkan suasana, kita boleh biar orang bertempur. Akhirnya pemimpin kaya raya, rakyat yang bertempur itu miskin papa kedana. Paling tidak kamu datang sorak-sorak kamu balik. Siapa peduli kamu? Dia menang, dia tinggalkan kamu. Sebab itu saya pilih. Ya. DAP semalam telah umumkan. Surah Mak Sabu akan umumkan calon amanah. Malam ini saya sudah pilih bagi tahu tentang calon-calon keadilan. Ini parti perjuangan. Ini parti yang diamanahkan untuk membela nasib rakyat. Membujur lalu melentang. Ya. Dan kita kena ingat, semua orang ada kelemahan masing-masing. Tapi kita mengorak langkah baru. We want to build a new Sabah. A Sabah that is truly independent. Work for the people. Use its resources to champion the cause of the people. Stop this mismanagement. Stop this corruption. Stop this abuse of power. Ya, bagi saya kempen ini bukan main-main. Saudara tahu, sebagian kenal saya. Hidup saya penuh dengan pertempuran. Jatuh, bangun. Jatuh lebih banyak daripada bangun. Kena pukul. Setengah mati. Di penjara puluh tahun. Untuk apa? Untuk bangkit semula dan jaga negara ini. Angkat rakyat. Dari kempen kita itu dia. Ini apa? Persekutuan. Saya dengar kadang dialog. Dia tak bincang kelemahan dia. Apa yang mereka lakukan. Termasuk saya kata tadi 40%. Ada orang tanya. Setuju atau tidak? Saya kata apa masalah 40% ni? Baca kenyataan.
Tengok peruntukan kita. Saya bukan Perdana Menteri menyakau harta rakyat. Puluh tahun jadi Perdana Menteri. Tanya, kontrak mana saya ambil? Tanah rakyat mana saya ambil? Ya, kalau tidak, untuk apa? Jaga kepentingan rakyat, saudara. Kita ada keupayaan, kita bangunkan. Saya pergi Maktab Perguruan Gaya. Setelah runtuh sebahagian, hakisan, banjir. Tanya Fazlina, mana Fazlina? Ya. Segera saya kata ambil keputusan, bagi tahu Datuk Seri Haji, mana tanah kita katakan kita mula bangunkan maktab perguruan baru tahun ini juga. Kita pergi sekolah-sekolah yang daif. Baiki. Ini negara membangun hebat. 20 tahun tandas rosak di sekolah tak diperbaiki. Betul atau tidak? Malu kita. Negara maju, uang banyak, pemimpin kaya raya. Anak-anak kita masuk sekolah, ada tandas 5, 1 je boleh pakai. Ini macam filem Bujang Lapuk. Ini yang kita harus kerjakan. Sebab itu, saudara-saudara, anak-anak, fikirkan. Kalau ada siapa yang menawarkan diri untuk bertanding, ini negara demokrasi. Dan Sabah memang luar biasa. Paling banyak parti di dunia. Semua orang ada cita-cita pada jadi ketua menteri. Ini paling demokratik di dunia. Ada semangat sikit tu parti. Tak suka sikit tu parti. Jadi saya tanya Pito, berapa parti mau bertanding di Inanam? Dia kata mungkin 12 atau 13. (13 kah, 20 kah Inanam, Pakatan Harapan punya. Saya harap rakan-rakan pulang dengan bawa mesej ini. Nih, Malaysia sekarang bukan macam dulu. Perhatian dunia. Orang kata sebab saya, bukan. Ini pasukan kita, pimpinan kita, persekutuan negeri. Tengok ASEAN. Berapa orang kerja? Polis dengan aturan kecekapan keselamatan, immigration, custom, kementerian luar, protokol, pelbagai kementerian. Anak-anak mahasiswa yang jadi sukarelawan bekerja dengan cukup hebat dan cekap dan dihormati. Anak muda, anak mahasiswa. Jadi harum nama kita. Bila harum nama kita, baik untuk ekonomi, baik untuk pelaburan. Timbullah dengki dan hasad. Orang hasad dengki. Dia cari, oh, mengapa jemput Trump? Saya kata dalam mesyuarat ASEAN kita jemput dia. Oh, mengapa baik dengan Trump? Buat apa gua gaduh dengan dia? Dulu saya baik dengan China, dia kata tak bagus baik dengan China. Sebelum itu saya pergi ke India, dia kata pasal apa baik dengan India. Ini orang ini ada penyakit hati. Dia hasad dengki. Apa hebatnya Malaysia? Hari ini, umpamanya hari Ahad pada ketika itu, kita tanda tangani perjanjian dengan Presiden Donald Trump Amerika Syarikat. Dia pun buat macam ni. Tunjuk. Dia tengok sign saya, dia kata, wah, Prime Minister punya signature very good. Baik, tak apalah. Itu pun orang marah. Siapa kata Perdana Menteri Anwar punya signature bagus? Iyalah, dia cakap begitu, sudahlah. Yang penting bukan signature itu, yang penting itu isi kandungannya. Ini tak berapa cerdik. Baik. Kemudian hari esoknya pagi-pagi saya berunding dengan Premier Perdana Menteri Li Qiang negara China. Kalau kita ikut Amerika, bagaimana kita boleh berunding dengan China? Dan kita tanda tangani perjanjian perdagangan. Mana Zafrul? Tunggu Zafrul.
Ada dari belakang. Dia pasal dia baru, dia duduk belakang, tak boleh duduk depan. Baik. Kemudian 10 negara ASEAN kita bawa yang nombor 11, Timor Leste. Yang termiskin di ASEAN. Kerana apa? Kita tidak hanya belajar berkawan dengan orang kaya. Kita berkawan dengan semua jiran kaya dan miskin. Itu Malaysia. Kita jemput Perdana Menteri China, Perdana Menteri Jepun, Presiden Korea, Perdana Menteri India, Australia, New Zealand, Canada, Presiden European Union, Eropah. Ini mesyuarat ASEAN. Satu dunia turun. Dari Afrika, Presiden Cyril Ramaphosa, Afrika Selatan. Partinya Mandela. Dari Brazil, Lula da Silva, Presiden. Dua orang itu tidak disukai oleh Presiden Trump. Tapi kita undang. Sebab Malaysia adalah negara merdeka, bebas dan berdaulat. Dan kita bebas. Sebab itu kita pilih mereka. Untuk apa? Untuk perkuatkan perdagangan negara kita. Untuk tingkatkan ekonomi kita. Sebab itu Petronas beroperasi di Brazil. Mencatat keuntungan awal. Sebab kita bersahabat dengan Brazil. Ini the image Malaysia sekarang. Ada orang dengki, soal lain. Tapi Malaysia punya potensi, saudara. Sebab itu saya katakan rumusannya. Pertama, negara ini mesti aman. Ada rompakan, ada penyeludupan, ada keganasan. Kita gunakan seluruh kekuatan tentera dan polis. Ambil tindakan supaya negara ini kekal aman. Tanggungjawab kita. Suku kaum berbeda, bahasa berbeda, agama berbeda. Tapi kita ada satu semangat kesatuan. Sabah dan Malaysia. Sudah aman, politiknya stabil. Jangan macam dulu. 5 tahun 4 Perdana Menteri. Alhamdulillah. 3 tahun 1 Perdana Menteri PMX. Untuk apa? Untuk melakar pembangunan ekonomi yang lebih meyakinkan. Hari ini ringgit kita berkembang terkuat di Asia. Ya. Bukan ringgit lebih kuat daripada yen, tapi penguatannya dalam 1 tahun itu rekod. Kalau lemah dia serang saya mati-matian. Bila kuat dia diam membisu. Lidah kelu tidak berkata. Okey. Dan angka-angka ekonomi yang banyak yang lain. Yang lain kita sebarkan supaya kita bahas ikut maklumat. Sebab itu saya kata politik ini stabil dan kerjasama persekutuan dan negeri mesti kuat dan mantap. Untuk jaga rakyat. Pilihan raya ini untuk anak-anak di Sabah, saudara-saudari di Sabah, saya minta. Pakar Harapan mesti menang sepenuhnya bergaya supaya kita jadi benteng terkuat. Dan siapa saja yang akan bekerja sama dengan kita, mesti tunduk kepada syarat tata kelola yang baik. Hentikan amalan rasuah dan gunakan dana untuk membela nasib rakyat sepenuhnya. Saya yakin insya-Allah kalau kita punya niatnya ikhlas, kerja dengan tekun, tenggelamkanlah ini permusuhan-permusuhan. Jangan. Permusuhan ini banyak merosakkan banyak negara. Timbul kebencian-kebencian parti kaum ini banyak merosakkan. Saya dan kawan-kawan diamanahkan jaga negara ini. Ada hikmahnya Allah uji dengan derita yang lama supaya saya lebih insaf. Saya tahu apa itu sakit dan derita dan dihina. Bagilah peluang kita bekerja sebagai pasukan.
sisa umur kita manfaatkan untuk kebaikan, kepentingan rakyat, angkat semula Sabah sebagai negara hebat. Maka dengan ini saya nak umumkan, ingat, kita Pakatan Harapan guna lambang harapan. Dalam keadilan, DAP amanah, kita berpakat guna lambang harapan. Minta hafal. Sebelum tidur, bangun esok, tengok lambang harapan. Boleh? Reformasi. Lawan tetap, lawan sampai, membujur lalu melintas. Terima kasih.